Alah, setakat tiup recorder tu, apa masa depannya kan? Apa yang kita dapat belajar daripada tu? It makes you feel good, it makes you feel stabil. Dan mood kita pun akan dipengaruhi oleh music. Okey, pendidikan muzik di sekolah ni dapat menenangkan pemikiran bila mendengarkan muzik tu. Sebab ia pendarahan awal, pendarahan asas untuk pelajar-pelajar mempelajari bidang muzik. Dan bila kita belajar muzik ni, secara langsung kita mengembangkan lagi otak kita untuk berfikir secara lebih kreatif dan juga kritis. Pendidikan muzik dapat mendisiplinkan seseorang murid itu kerana pendidikan muzik memerlukan disiplin yang tinggi untuk dipelajari. Ia juga dapat menghasilkan murid yang lebih kreatif di mana otak kanan dapat dirangsang. Sebenarnya muzik ni ibarat macam kita punya kehidupan. Kita rasa macam kita dengar muzik as a background kita tau. Macam kita dengar movie ada background muzik. So sama juga macam life, muzik ni macam a part of our life jugalah. Apa? Ahli muzik pantang nenek moyang saya ahli muzik. Itu dia dialog filem Ibu Mertuaku. Mana kita semua familiar dengan filem tu. Maklumlah, zaman dulu mungkin stigma terhadap ahli muzik ni berbeza. Tapi sekarang dah berubah. Zaman dah berubah, bertambah baik. Ahli muzik disanjung, dipuja. Bukan dipuja lah, masa disanjung, dihormati. Dan dah boleh cari makan sekarang ni. Tapi apa yang peliknya masyarakat kita ni, walaupun muzik diminati ramai, tetapi pendidikan muzik ramai yang buat tak indah je, dipandang sepi. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Kenapa pendidikan muzik dipandang sepi di Malaysia ini? Rasa tak penting. Alah, setakat tiup recorder tu, apa masa depannya kan? Apa yang kita dapat belajar daripada tu? Jadi tak dipandang tinggi seperti sains, seperti matematik dan sebagainya. Jadi untuk mengupas isu ini, pentingkah pendidikan muzik di sekolah? Jadi kita bersama dengan kita adalah Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Muzik UiTM, Dr. Ahmad Ritauddin Mano. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Adi. Apa khabar Dr? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Saya difahamkan Dr ni dulu memang seorang guru muzik, Dr. Ya, saya asalnya seorang guru muzik di sekolah rendah. Dan selepas itu saya menyambung pelajaran saya dengan Yamaha Music. Yamaha Music di mana tu? Beasiswa Yamaha Music Foundation of Japan. Oh, di Jepun. Tapi dibuat di sinilah. Di sini. Okey. Dan selepas itu saya meningkatkan lagi akademik saya sehingga ke peringkat PhD lah. Okey, kenapa doktor ceburkan diri dalam muzik ni? Tak tahu jadi macam Kasim Selamat ke Doktor? Actually, bila kita cakap pasal Kasim Selamat tu, siapa dia tu? Cikgu muzik, boleh ke engkau bela anak orang? Itu soalan yang saya biasa dapat dulu. Dan Alhamdulillah saya boleh bela lah anak orang. Tapi orang kata it's a long way lah. It's a long way, masa yang panjang untuk saya proofkan kepada masyarakat bahawa menceburi bidang muzik walaupun dalam bidang pendidikan adalah satu jalan yang baik untuk kita dalam karier kita lah. Ya, betul. Doktor, kalau saya ingatlah dulu masa zaman saya sekolah rendah dulu tahun 90-an, awal 2000 dulu, muzik ni kita belajar recorder. Sekarang ada lagi Doktor pakai main recorder ni? Masih ada lagi. Seingat saya KBSR, kurikulum baru sekolah rendah diperkenalkan pada tahun 1980. Ketika itu sebelum KBSR diperkenalkan, kita tiada lagi kurikulum yang standard untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Dan ketika KBSR diperkenalkan, pendidikan muzik telah dimasukkan secara formal di dalam sistem pendidikan Malaysia. It is a very important milestone lah untuk pendidik muzik di Malaysia ini ketika itu. Dan KBSR juga memperkenalkan struktur pembelajaran muzik secara berstruktur. Di mana untuk tahun 1, tahun 2, dulu kita panggil darjah 1 kan, darjah 1, darjah 2, tahun 3 mereka hanya belajar menyanyi dan menikmati muzik. Dan bergerak secara dengan muzik bila tahun 4 mereka dah start belajar recorder. Itu isu yang orang selalu berkatakan, belajar recorder dekat sekolah tapi dah besar bukan jadi ahli muzik pun. Jadi apa faedahnya? Mungkin kata gitu. Apa tujuannya, apa motifnya nak belajar recorder, note muzik semua ni kan? Betul.
Tapi itu kita perlu lihat pula kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang telah diperkenalkan pada tahun 80 bersama dengan kurikulum baru sekolah rendah ketika itu. Antara intipatinya ialah untuk melahirkan seseorang insan yang holistik, yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi kalau kita lihat pendidikan muzik tu merangkumi semua-semua, merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Maksudnya bukan sekadar main muzik semata-mata. Bukan sekadar main muzik. Kita pendidikan muzik, seni muzik diperkenalkan bukan untuk melahirkan pemuzik, tetapi untuk itu dan improvement empat ini. Jasmani, misalnya sebagai contoh, main recorder. Sebenarnya bila kita main recorder secara teratur, kita sebenarnya develop our muscle, our fine muscle pada jari-jari. Begitu juga kalau kita main bass drum kan? Itu sebab dalam music therapy kita banyak menggunakan muzik untuk memberi terapi kepada anak-anak autism ataupun untuk anak-anak yang mempunyai limited movement. Kita gunakan muzik untuk menggalakkan mereka bergerak secara teratur mengikut tempo yang disediakan. Daripada segi rohani, kita ada nasyid. Nasyid itu mendekatkan diri kita pada Yang Esa. Dan seorang antropologis dan musicologist barat, Alan P. Marion telah menulis dalam bukunya bahawa salah satu fungsi muzik ialah mendekatkan diri kita kepada Yang Esa. Satu perjalanan rohani, kalau lihat muzik ni satu makanan rohani orang kata. Betul, makanan rohani. Makanan rohani. That is why kita ada muzik-muzik nasyid kan, dan dari apa yang kita selalu buat di kampung-kampung kan. Dan daripada segi emosi, muzik ini melahirkan atau muzik ini sebenarnya menggalakkan hormon dopamin. Dopamin di dalam tidak biologi pula ni. Dia merangkumi semua ni. Apa? Saya lebih suka memberi fakta-fakta saintifik kepada benefits of music kerana ia boleh membantu orang lebih percaya fakta saintifik daripada kalau kita main cakap saja kan, tak ada bukti, tak ada fakta. Betul. But dopamin, hormon dopamin ni is a feel good punya hormon. It makes you feel good, it makes you feel emotionally stable kan. Kita rasa kita gembira, kita rasa kita stabil, dan mood kita pun akan dipengaruhi oleh muzik sebenarnya. Dan dopamin ini juga membantu kita untuk recover daripada sakit, daripada demam. Itu juga disebut oleh Ibn Sina, tokoh perubatan Islam pada kurun ke-15 dulu. Dah lama dah. Dah lama dia disebut benefit muzik ni. Dan dia tokoh perubatan, dan dia kata muzik itu mampu untuk menyihatkan manusia. Jadi orang daripada kurun 15 pun dah memikirkan dan memperkatakan tentang sound wave kan, yang boleh benefits kita. Jadi itu yang bagi saya I'm a proponent of music education in school. Bukan saja untuk menjadikan kita pendidik muzik. Jadi bagi orang yang mengatakan yang muzik ni buang masa ataupun tak ada faedah sebagainya, itu anda salah, anda tersilap. Kerana ada banyak. Yalah, kalau ia satu terapi, ia satu terapi rohani juga, dan lirik-lirik juga tu sebenarnya boleh membentuk rohani kita, seperti lagu-lagu nasyid dan sebagainya. Itu penting. Tapi masalah yang besar sekarang dalam masalah orang ramai dia melihat muzik sebagai satu hiburan dia, ada dengar suka-suka kan, dengar lagu, dengar radio, tapi dia tak melihat dia satu ilmu. Macam mana itu, doktor? Itu saya rasa satu isu yang dah lama. I think isu yang semenjak hiburan muzik diperkenalkan sebagai hiburan di Malaysia, itu dah jadi isu dah. Okay, kalau kita tengok tahun 50-an, 60-an, pop ye dan sebagainya. Kalau sesiapa yang terlibat dalam muzik dipandang serong. Okay, dipandang serong, dikata orang stigma, tidak ada moral dan sebagainya. Dan sampailah sekarang. Tetapi apa yang kita lihat, sebenarnya kajian-kajian banyak, kajian-kajian saintifik telah dijalankan. Muzik itu bukan hanya untuk hiburan saja.
sebab saya kata tadi Alan Merriam dalam bukunya pada tahun 1964 ada 10 fungsi muzik dan salah satunya adalah hiburan. Ada 9 lagi fungsi yang belum dikatakan. Tak sedar pun. Yang kita tak sedar sebenarnya. Jadi bukan saja hiburan. Cuba kita lihat lagu negaraku. Lagu kebangsaan kita. Yes, lagu kebangsaan. Apa dia punya fungsi sebenarnya lagu kebangsaan tu? Senaikkan semangat patriotik ataupun apa yang kita sebagai rakyat Malaysia perlu tahu, perlu pegang. Dan identiti kita, identiti kita negara. Sebagai rakyat Malaysia, itu lagu negaraku tu. One of the function of music is to create identity. Lagu-lagu iklan seperti lagu basuh tangan, jingles, campaign basuh tangan, itu semua tu norm untuk norma-norma, untuk orang mengikut norma-norma. Orang akan dengar muzik. Kalau kita duk bercakap saja, orang takkan dengar. Tapi kita guna muzik untuk dapatkan perhatian mereka, dapatkan mereka mengikuti apa yang mesej yang nak disampaikan melalui muzik itu. Salah satu dia. Kalau kita lihat dalam sekeliling kita kita tak lepas daripada muzik. Kita buka radio dekat TV pun ada, sebelum drama pun ada muzik. Dalam drama pun ada muzik. Kita apa-apa program semua ada muzik. Betul. Jadi peranan muzik besar. Bukan itu saja. Kalau kita lihat sebagai Islam, sebagai seorang Islam, kita membaca Al-Quran dengan bertaranum. Taranum itu mempunyai unsur-unsur muzik. Melodi dia ada melodi, dia ada tinggi rendahnya pitch, dia ada panjang pendeknya pitch tersebut, dan dia ada harkat. Disiplin itu seperti belajar vokal jugalah. Betul, seperti in fact kalau kita belajar muzik, disiplin tu penting. Kalau kita dah tulis nota muzik di atas score muzik tu, kita tak ikut nota tu, salahlah, sebabnya kita perlu berdisiplin. Kalau temponya macam ni, kan lajunya macam ni, janganlah kita main lagi laju daripada ni. Kita patuh. Kita kena patuh. Itu sebab sepatutnya pemuzik adalah manusia yang paling berdisiplin di dalam dunia. Kalau tengok maestro di depan tu kan, boleh conduct beratus-ratus musician depan tu. Betul. Dengan teratur, dengan sedapnya bunyi itu. Betul. Itu juga penting tu. Sebagai dalam kumpulan orkestra yang besar, kalau kita lihat kan, dia ada konduktor di depan. Bukannya fungsi konduktor tu duduk main main pedang depan. Main Brono saja. Ada makna tu. Dia bagi kita beat. Dia ajak kita bersama-sama, dia suruh kita senyap. Dia ada signal-signal yang ahli-ahli muzik di atas pentas tersebut perlu ikut. It's not easy. And to be a conductor, kena faham setiap satu alat yang ada di atas pentas itu. Jadi actually belajar muzik bukan mudah, bukan kan. Bukan main nyanyi-nyanyi aja kan, bukan berhibur-hibur. Dan juga ahli muzik juga mempunyai, orang kata, kadar depression quite tinggi juga. Sebab kita ni membakar diri. Kita buat orang happy, tapi kita ni hidup membakar diri. Membakar diri lah, macam lilin lah. Macam lilin lah. Orang pukul 5 dah boleh habis kerja. Kita pukul 5, kita nak duduk dekat rumah, kita nak kena praktis lagi. Dan nak asah bakat tu bukan asah lagi, nak tiap hari kena main. Kalau kita main piano, seminggu sekali je kita main, muscle kita ni pun dah lupa note mana kita nak tekan. Jadi actually masa kita ni connected dengan kita punya brain, kan, dengan otak kita. Jadi kita kena perlu selalu kita practice. Kita panggil latih to be tu. Jadi bukan senang lah jadi pemuzik ni. Masa tu kena ada disiplin. Ramai juga berhenti belajar muzik. Tak sanggup. Dia kata kenapa orang lain boleh main. Manusia berbeza-beza kan. Ada yang senang dapat, dan juga melihat kepada kita punya fizikal. Macam jari saya ni, mungkin saya tak boleh main gitar dengan baik sebab mungkin jari saya ni kecil kan, pendek kan misalnya. Jadi benda-benda macam itulah kita kena tahu juga diri kita. Tapi betul, saya pun ramai kawan-kawan yang musician profesional dan saya tengok mereka adalah orang yang mostly disiplin. Kerana mungkin ada biasa dengan disiplin dalam muzik tu, timing, patuh masa, call time sebagainya. Jadi itu antara manfaat. Kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas, dia membentuk peribadi
seorang. Betul. Bukan yang sekadar main music untuk hibur orang lain, tapi sebenarnya benda tu ada impak yang lagi besar pada masyarakat. Tapi sayangnya doktor, orang masyarakat Malaysia secara rata-rata yang masih lah tengok mak bapak khususnya kan, nak anak dia mungkin memandang sains, matematik, subjek lain tu sebagai lebih penting daripada music tu sendiri. Jadi macam mana nak mengubah? Okay. Saya bercakap daripada pengalaman peribadi saya. Saya sebenarnya daripada sekolah sains. Sekolah sains, orang sains lah. Sekolah sains Muzaffar Shah Melaka. Okay. Dan memang kita belajar sains sajalah. Tetapi ibu bapa saya ketika tu, dia masih mereka minat muzik, tapi mereka tak boleh main muzik, tak mampu untuk belajar muzik. Jadi mereka hantar saya ke sekolah muzik untuk belajar setiap minggu. Dan ketika saya di sekolah sains, sekolah asrama penuh, setiap minggu saya dibenarkan keluar dengan pas khas untuk belajar muzik. Dan sekolah saya juga menyediakan piano dan organ dekat sekolah. Masya Allah, bagi support support. Sekolah saya memberi support kepada kami yang minat muzik. Kita ada band dan kita ada brass band also. Tetapi yang menjadi guru muzik saya seorang je. Yang lain-lain tu kita ada doktor, pakar bedah ramai. Businessman, engineers memang ramai. Tak semestinya kita belajar muzik di sekolah tu kita akan jadi pemuzik. Kan? Ya, betul. Jadi atas pilihan masing-masing. Dan saya sebenarnya saya nak jadi doktor haiwan. Doktor haiwan. Tapi saya jauh tu pergi. Itulah, lepas sekolah kan kita boleh buat pilihan-pilihan. Saya apply untuk architecture, untuk doktor haiwan dan saya tak ingat lagi satu lah. Tapi muzik tidak ada dalam saya punya cita-cita tu. Tapi saya di offer masuk engineering. So saya ambil diploma in engineering. Habis tu saya bagi tahu dengan bapa saya tak mau jadi engineer. Because kerana saya tidak ada kepuasan. Yang kita tahu kehidupan sebagai engineer. Minat tu lain pada bidang lain. Bidang lain. Dan bapa saya tanya, you nak jadi apa? Jadi cikgu muzik. Saya tak sebut jadi pemuzik tapi saya cikgu muzik. Sebab mak bapak saya cikgu. Jadi saya nak jadi cikgu muzik. Jadi bapak saya kata, okay, you apply Maktab Perguruan Ilmu Khas. Alhamdulillah saya masuk Maktab Perguruan Ilmu Khas selama 2 tahun setengah dan selepas itu saya diposted ke Terengganu. Untuk mengajar muzik. Mengajar di Terengganu lah sebenarnya. Sekolah rendah. Jadi yalah, doktor sendiri adalah bukti living sendiri lah, yang pengalaman doktor sendiri. Kalau kita tengok, mungkin apa nasihat doktor kepada di luar sana penonton kita yang mungkin ada pelajar-pelajar yang ada minat dalam media muzik ni, mungkin apa yang perlu beliau lakukan? Okay, kepada anak-anak di luar sana yang minat bidang muzik, lepas SPM apply ke UiTM. Fakulti Muzik UiTM. Bukan saya nak kempen, tapi saya nak bagi tahu bahawa peluang anda, potensi anda akan digilap. Itulah janji kami di Fakulti Muzik. Ya. Jangan risau kalau kita masuk pergi ke Fakulti Muzik kita tak tahu baca not. Itu tugas kami untuk mendidik anak-anak semua. Boleh belajar along the way dan tidak semestinya bila anda datang ke Fakulti Muzik lepas ni anda jadi performer, anda jadi penyanyi. Macam ramai di antara pelajar-pelajar saya yang menjadi guru, pendidik muzik. Luaslah bidangnya. Actually bidang muzik ni bukan sahaja untuk persembahan. Kita ada komposer. Komposer muzik, penulis muzik. Kita ada juru teknik dan juru audio. Juru teknik dan juru audio. Yes, juga atau yang tahu bidang muzik. Kita juga ada businessman muzik dalam perniagaan muzik lah. Jadi kalau because kalau kita lihat di industri muzik undang-undang dan peraturan lain. Jadi di Fakulti Muzik kita ada satu program dipanggil Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Muzik. Perniagaan muzik. Business di mana anda boleh jadi managers. Record label, record company, kerja dengan record company, produce music. Dan bukan itu saja, kita juga ada tidak lama lagi bulan 9 ini insya-Allah kita akan buka program Diploma Audio Technology.
Diploma Audio Technology. Untuk mixing, mastering. Yes, buat mixing, mastering, recording dan sebagainya. Ya, kalau yang penonton yang tak tahu mixing, mastering tu apa, biasanya kalau dah buat lagu tu perlu ada proses mixing. Betul. Supaya betul. balance music sebagainya. Bukan mudah tu, banyak proses. Ya, banyak proses. Maybe sekarang ni ada banyak apps dan software yang kita boleh guna. Tetapi to create a sensitive ear kan, telinga yang sensitif untuk proses-proses tersebut memerlukan latihan. Betul. So datanglah ke Fakulti Muzik, insya-Allah kita akan tunjukkanlah didik anda semua untuk menjadi seorang audio technologist yang baguslah. Betul. Kita perlukan semua tu kan. It's not easy kan. Apa-apa pun ada ramai juga yang masuk program persembahan 2-3 bulan lepas tu berhenti tak sebab tak tahan dengan cara seorang pemuzik sepatutnya buat. Kita habis kelas pukul 5. Lepas kelas you kena praktis. Kalau tak praktis, you exam nanti kan gagal. Orang kata musician ni banyak yang night owl. Memang night owl. Berjaga malam. Ya, memang dia macam burung hantu. Tapi itu saya puji kerana sanggup satu seharian dalam kelas, malam praktis lagi sampai pukul 10-11 malam. Tak cukup dengan tu mereka pergi ke studio-studio di luar sana tu untuk praktis lagi. Semangat motivasi tu ada. Jadi sebenarnya bidang ni luas, tapi kadang-kadang orang tak nampak doktor nampak ingin kan jadi penyanyi. Tapi ada jugalah sekarang ni orang kata Allah nak jadi musician, jadi penyanyi, banyak juga penyanyi popular yang tak ada background dalam bidang muzik pun, tak ada ijazah pun, tapi boleh jadi berjaya, jadi popular. Ni macam mana pula ni? Yang jenis tak nak ada formal education dalam muzik. I think lebih kepada bakat dan nasib. Cukup ada bakat cukup. Mungkin itu sebab kita tengok tidak nampak kelangsungan kerjaya mereka kan. Sampai satu tahap habis dah modal nyanyi, habis dah style yang dia boleh menyanyi. Jadi kalau kita ada formal music background, kita boleh sendiri create our own style of singing. Seperti kalau kita lihat Datuk Syafinas Selamat, beliau merupakan alumni ITM. Alhamdulillah masih lagi popular sampai sekarang. Dan beliau juga sekarang ni mengajar choir. Dia ada school choir kan, untuk choir. Dan kita lihat beliau mempunyai pelbagai style yang beliau boleh nyanyikan. Sebab apa? Sebab beliau telah menerima pendidikan muzik secara formal. Jadi beliau tahu untuk menyesuaikan style suara dengan jenis-jenis muzik yang dimainkan. Doktor dulu belajar di overseas pendidikan di universiti di Jepun saya di Miami. Di Miami. Okey, di US. Di US. Okey, nak tanyalah. Apa bezanya kat sana dengan kat Malaysia ni? Apa bezanya? Beza daripada segi apa? Cuaca serupa je. Cuaca serupa. Panas juga. Daripada segi penerimaan muzik penerimaan muzik Saya kalau susah saya nak kata secara spesifik kerana di Miami itu lebih kepada Latin culture. Lebih pada Latin culture dan banyak muzik Latin kan. Tetapi kalau kita lihat kepada klasikal barat di Miami, memang quite sangat popular juga dan diterima oleh masyarakat kerana bagi mereka muzik klasikal barat adalah muzik yang tinggi nilainya daripada segi seni. Tapi di Malaysia apa yang saya lihat, Petronas kan kita ada Dewan Philharmonic Petronas tetapi KLCC di KLCC tu tetapi ahli-ahli pemuzik mereka adalah terdiri daripada orang luar dan juga orang masyarakat setempat tidak mempunyai minat yang sama untuk pergi menonton persembahan muzik klasikal itu. Jadi lebih kepada cultural lah, lebih kepada cultural. Kalau kita lihat di Jepun pula, di Jepun mereka menitik beratkan muzik. Dan negara-negara barat ni dia menitik beratkan pendidikan muzik di sekolah. Lebih daripada kita di Malaysia. Lebih daripada di Malaysia. Dan lebih berstruktur di mana mereka again it goes back to the question, bukannya kita nak melahirkan pemuzik, tetapi kita nak membantu kepada perkembangan intelek mereka. Kalau seperti yang saya tulis dalam artikel saya sebelum ini,
otak kita ada dua bahagian kan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan sebelah kiri ni more towards logical thinking, dan sebelah kanan lebih kepada emosi dan creativity. Jadi dalam falsafah pendidikan kebangsaan, untuk melahirkan seseorang yang seimbang, maknanya seimbang daripada segi penggunaan otak. Dan kajian saintifik itulah banyak dilakukan. Mana kita diletakkan di dalam satu MRI, mesin MRI, dan kita lihat neuron-neuron. Boleh scan otak bila kita scan tu, kita lihat neuron-neuron activated. Bila kita mendengar music, the whole neuron dalam both sides of the brain akan berfungsi, activated, aktif. Jadi itu sebabnya kita pentingkan pendidikan muzik. Tapi kalau kita nak dari studio silibus lah. Silibus di Malaysia ni ada sekarang kita revolusi muzik dah banyak. Kita dah bukan sekadar main recorder lagi lah. Sekarang orang dah tengok dalam phone pun, handphone ni kita dah boleh buat muzik dah. Jadi adakah kita punya pendidikan ni dah mencukupi untuk cater dunia baru ni, muzik-muzik baru ni? Apa yang saya nampak, pendapat saya lah, di sekolah kita ada pendidikan muzik yang more towards the basic, the fundamentals of music, pembacaan not, pembuatan muzik atau music making, persembahan muzik dan sebagainya. Ya sudah tentu dalam masa 5 tahun itu tidak mencukupi sebenarnya untuk seseorang itu menjadi seorang yang pakar dalam bidang muzik. Tetapi apa yang saya nampak, kurikulum sekarang, silibus sekarang mampu menggerakkan seseorang itu menjadi apa kita panggil seorang pelajar yang tahu muzik, apakah itu muzik, yang boleh bercakap tentang muzik, yang boleh mengetahui the benefits of muzik, boleh memilih muzik yang bagus atau tidak. Itu yang celik muzik itu yang dia punya kepentingan muzik lah. Mendidik anak-anak kita supaya lebih apa kita panggil selektif. Bila mendengar muzik tu, apa yang didengarkan, dia tahu mana yang kualiti, mana yang tak kualiti. Betul. Tetapi again bila kita cakap pasal kualiti, preferences kan, orang cakap lagu rock tak elok. Itu saya cakap, saya dengar lagu subjektif rock. Lah. Saya pun juga dengar lagu, saya ada juga dangdut, ada minat dangdut, ada minat dia. Saya dengar jazz juga kan. I think pada pendapat saya, tak kira lah apa jenis muzik pun, sekiranya kita tahu apa yang berlaku pada muzik itu, dan ia boleh membantu kita. Tapi sebenarnya ada menyemak jugalah silibus silibus pendidikan sekolah rendah juga dalam bidang muzik. Ada satu lagi dia, apresiasi muzik. Itu pada saya penting. Sebab kalau tengok orang rakyat Malaysia ni kan, dia minat artis tu, minat gila-gila kan. Tapi satu sen duit pun tak pernah keluar untuk artis tu. Tak pernah beli album, tak pernah pergi konsert. Jadi tak appreciate muzik. Dia nak free je. Pandangan itulah tu apresiasi muzik. Sebenarnya kan, when we listen to music, kita tidak hanya mendengar kepada apa tu kita panggil lirik saja. Lirik, You perasan tak, kadang-kadang kita dengar lagu Jepun, kita tak faham pun lirik tu apa. Yang penting rhythm. Kan macam rap. Rap pun macam tu juga, rhythm tu lebih penting. Dia punya note dia tak banyak pun, ulang yang sama je. Ulang yang sama, macam techno kan. Techno pun berulang yang sama saja. Tapi balik yang Adi sebut tadi tu, apresiasi muzik tu, itu penting. Sebabnya di tanah Melayu pula, di Malaysia ni, saya bila sebut tanah Melayu, di Malaysia ni kita banyak budaya. Kita multicultural kan, dan kita juga ada banyak budaya muzik. Budaya muzik Melayu, budaya muzik Cina, budaya muzik India, dan budaya muzik di antaranya seperti budaya muzik Cina peranakan, seperti budaya muzik India peranakan. Kita kaya dengan muzik sebenarnya. Dan itu sebab saya setuju. Saya juga seorang yang menyokong apresiasi muzik di sekolah, supaya anak-anak kita, anak-anak murid kita dapat mengetahui identiti diri masing-masing. Bangsa, patriotism. Betul. Dan asalnya muzik tu, saya walaupun saya mengajar teknologi muzik di fakulti pendidikan, fakulti muzik, apa yang saya selalu bagi anak-anak murid saya, pelajar-pelajar saya ialah carikan satu lagu tradisi, talk about it. My first class. Talk about satu lagu kita, lagu Melayu ke, lagu Kadazan ke, lagu Cina ke. Saya suruh mereka
cari sendiri walaupun tak ada dalam silibus ni. Sebab apa saya nak suruh dia tahu identiti dia. Itu yang kata macam-macam lagu ni. Dan saya tanya, kalau Zapin dari mana? Bukan Melayu punya, bukan daripada Johor. Apa sejarah itu kan? Itu susur galur. Ya, susur galur Zapin. Mana asalnya kan? Zapin dari mana? Daripada Johor. Saya kata you have to think back. Tengok balik, buat research, some research yang baru mereka tahu bahawa Zapin itu sebenarnya daripada Yaman. Yaman sebenarnya. Daripada zaman. Arab lah. Yep. Muzik Arab lah. Yang muzik Arab. Ghazal tu daripada Afghanistan. Jadi dah susah nak nyanyi ghazal sebenarnya. Itu tempo je tu Ya, betul. Dan setiap lagu-lagu ni dia ada style masing-masing kan. Jadi tak sama. Jadi betul. Jadi muzik ni sebenarnya luas kan. Sebenarnya kita kalau kita appreciate muzik, kalau kita celik muzik literacy itu kita tingkatkan, rasa masyarakat kita akan jadi lebih maju kan. Kalau kita masyarakat yang maju-maju, semuanya adalah masyarakat yang menghargai muzik. Betul. Betul, saya setuju. Arts and humanities kan is the basis of a great civilization. Saya berpegang kepada itu. Di mana kalau kita lihat ketamadunan dunia yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang menjadi dasarnya kepada tamadun itu adalah bidang muzik dan seni. Apa yang tinggal daripada Mayan, daripada tamadun-tamadun Mesir lama, kalau kita lihat seni itu. Dan itu lagi memberi kita kreativiti kepada engineering of that time. Itu seperti saya cakap tadi, falsafah pendidikan negara kebangsaan tu kan melahirkan seorang yang seimbang, di mana bila mereka menjadi engineer, mereka menjadi engineer yang kreatif. Menjadi arkitek yang kreatif. Saintis yang kreatif. Bukannya hanya satu tu saja. Dan it goes back to problem solving. Penyelesaian masalah yang lebih kreatif. Berfikiran luar daripada kotak, think out of the box. You have to have that right side to be creative in order for you to solve the problem. Benar. Saya pasti ramai penonton kita ni dah berubah persepsi terhadap muzik. Sebenarnya kita nak kena faham yang bahawa muzik ni bukan sekadar main recorder di sekolah. Betul tak? Bukan faham notasi saja, tapi sebenarnya kalau kita belajar muzik secara formal, insya-Allah kita dapat menjadi insan yang lebih baik. Membina jati diri, membina patriotism kan, dan membina minda yang lebih sihat, insya-Allah. Terima kasih Dr. Ritauddin kerana bersama dengan kita pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan saya pasti insya-Allah mungkin ada penonton kita yang tengah tengok sekarang ni mungkin akan jadi anak murid kepada doktor. InsyaAllah. Baik, terima kasih doktor. Alhamdulillah. Sama-sama. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sekejap biar rasa doktor ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas input yang diberikan, insyaAllah. Dan jangan lupa share Seri Bola Bestari, like, follow dan subscribe semua platform GPS Bestari. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Ahmad Ritauddin juga bersama dengan kita pada hari ini, insyaAllah. Semoga semua mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Masyarum. Jumpa lagi minggu depan.